Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan jam detiknya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Cogan kata hidup muafakat membawa berkat merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk mengajarkan orang ramai akan peri pentingnya muafakat dalam kehidupan. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan. Situasi ini dapat dihuraikan oleh bidalan bersatu teguh bercerai roboh. Keadaan ini membawa kebaikan dan kejayaan kepada seluruh anggota masyarakat. Majmuk seperti Malaysia berpaksikan pada perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian di dalam negara. Saya yakin bahawa perpaduan penting dalam sesebuah negara, dalam usaha melonjak status negara berpendapatan tinggi dan bagi merealisasikan dasar transformasi kerajaan. Soal perpaduan tidak boleh dipandang enteng kerana bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa. Usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat mengerti akan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai tonggak perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa rakyat yang memperlekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Tidak keterlaluan, saya menekankan bahawa insan inilah anasir yang menodai kebahagiaan kita di bawah berkat satu Malaysia. Oleh itu, sayangilah bahasa Melayu. Hormatilah bahasa kebanggaan kita kerana Melayu tonggak perpaduan bangsa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bersama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuklah, kejap. Beri situ. Ada record tu. Baik, Ustaz ajukan satu soalan sebagai respon terbuka lah kepada semua peserta. Okey, baik. Soalan yang Ustaz nak tanyakan dan ajukan kepada peserta pertama kita pada petang ini adalah, ya, bagaimanakah kita boleh membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat melalui prinsip rukun negara? Bagaimana kita boleh membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat melalui prinsip rukun negara? Persilakan. Jawab cinta. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Respon terbuka. Apa-apa saja pendapat anda, tak salah, tak betul sebenarnya.
bagi saya, kita kena Kita perlu apa? kita perlu percaya Percaya dan dan mengamalkan 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 rukun negara rukun negara dalam dalam apa? dalam Dalam kehidupan dalam kehidupan kita. dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan peserta kedua untuk menyampaikan pidatonya. Dijemput saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Fazil Lupi dengan pidatonya yang bertajuk Bilik Darjah Masa Hadapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara pengurusi majlis, hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bertemu kita di arena pidato dengan tajuk pidato Bilik Darjah Masa Hadapan yang akan saya kupas pada petang yang mulia ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sebelum meneruskan pidato ini, saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan maksud perkataan yang menjadi mauduk pidato saya. Bilik darjah bermaksud bilik atau tempat untuk belajar, manakala masa hadapan pula bermaksud proses terancang yang menyediakan dan mewujudkan suasana yang siap bagi menggalakkan murid untuk terus belajar. Ringkasnya, bilik darjah masa hadapan ialah bilik darjah yang memenuhi keperluan generasi masa hadapan. Terdapat beberapa kelebihan bilik darjah masa hadapan yang membolehkan pengajaran yang berkesan dijalankan. Ujar pertama saya, kisah tentang bilik darjah bukan lagi bilik empat segi estetik dengan perabot sahaja. Bilik darjah masa hadapan dilengkapi dengan papan tulis interaktif, pemesar suara dan komputer. Bilik darjah masa hadapan yang lebih canggih mempunyai kemudahan seperti meja digital, guru robot dan virtual reality goggles. Oleh yang demikian, murid tidak lagi hanya duduk di suatu tempat, tetapi boleh bergerak ke segenap bilik darjah mengikut keperluan pembelajaran. Murid bebas mencari maklumat dengan segala teknologi pembelajaran terkini yang disediakan. Hadirin dan hadirat sekalian, ujar saya yang kedua melandaskan pernyataan bahawa tiada lagi papan tulis, apatah lagi papan kapur untuk menulis. Bilik darjah masa hadapan memanfaatkan semaksimum mungkin penggunaan papan pintar. Papan ini menggunakan teknologi layar sesentuh yang menjadi pembelajaran lebih interaktif. Dengan menggunakan pen atau jari, murid dapat mempersembahkan idea dengan menggunakan imej yang dapat digerakkan di layar. Guru pula dapat menayangkan audio dan visual yang berkualiti tinggi dengan menggunakan sumber daripada internet secara terus. Tugas guru di bilik darjah tidak lagi terbatas hanya pada buku teks semata-mata. Dua hujah telah saya kupas, menyusul hujah saya yang terakhir, iaitu guru hanya sebagai fasilitator di dalam bilik darjah. Konsep belajar pada masa hadapan memerlukan guru menyediakan banyak pilihan proses pembelajaran yang luas. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber murid untuk mendapatkan maklumat. Guru mestilah berupaya menjadi pembimbing atau pemudah cara kepada murid. Guru boleh menyediakan pelbagai aktiviti yang menggunakan teknologi terkini untuk mencapai objektif pembelajaran. Sebagai contoh, dalam aktiviti mengenai puisi, 10 murid memilih untuk membuat puisi musikal. Mereka mencari dan menganalisis puisi yang sesuai melalui internet.
Selepas itu, puisi tersebut dipersembahkan dalam bentuk lagu dan disiarkan melalui radio sekolah. Hadirin dan hadirat yang budiman, kesimpulannya, dunia pendidikan mengalami perubahan yang pesat sesuai dengan perkembangan dunia dalam era industri 4.0. Oleh yang demikian, para pendidik di negara ini mestilah bersedia untuk menghadapi perubahan ini dengan berfikiran positif. Segala perubahan yang berlaku diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran pula diharapkan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam penggunaan teknologi terkini. Malam indah bintang berkelipan, langit cantik di tengah segara, di bilik darjah masa hadapan, disanti didik, negara sejahtera. Sekian, terima kasih. Baik. Soalan respon terbuka untuk peserta kedua pada petang ini. Ya. Sila berikan pandangan anda bagaimana kita hendak membentuk suasana bilik darjah yang kondusif. Bagaimana kita hendak membentuk suasana bilik darjah yang kondusif. Bilik darjah itu perlu menjadi murid-murid dapat selesa duduk bilik darjah dan menarik untuk belajar di situ. Sekian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dijemput peserta ketiga, Saudari Dania Nurdania Safia binti Hisam dengan pidatonya yang bertajuk Grade A Bukan Ukuran. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis, para hakim yang saya hormati, para peserta dan para hadirin hadirat sekalian. Grade A bukan ukuran. Isu kecemerlangan akademik dalam kalangan pelajar sudah menjadi topik perbincangan yang hangat dalam kalangan ahli akademik dan industri. Kebanyakan ahli akademik melihat kecemerlangan tersebut dalam konteks akademik semata-mata. Indikator utama yang digunakan adalah dengan melihat jumlah grade A yang dicapai oleh pelajar. Jumlah grade A yang banyak memberikan gambaran bahawa pelajar yang terlibat ialah pelajar yang cemerlang. Pihak industri mempunyai pandangan yang berbeza dalam memberikan definisi kecemerlangan kepada pelajar. Bagi pihak industri, kecemerlangan itu bukan sahaja tertumpu pada jumlah grade A yang diperoleh semata-mata, tetapi yang lebih penting ialah kemampuan pelajar yang terlibat mempamerkan kemahiran insaniah mereka. Antara kemahiran tersebut termasuklah kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, menyelesaikan masalah dan bekerja dalam kumpulan. Kemahiran insaniah jauh lebih bermakna kepada pihak industri berbanding dengan jumlah grade A yang dimiliki oleh pelajar. Semua pihak tidak perlu memberikan fokus kepada jumlah grade A semata-mata. Pencapaian cemerlang dalam bidang akademik dengan pencapaian kemahiran insaniah perlulah diseimbangkan. Hanya dengan memiliki keseimbangan di antara dua komponen ini, pelajar kita akan mampu bersaing dalam pasaran kerja dengan jayanya. Untuk membantu setiap pelajar memiliki segala kemahiran insaniah yang diperlukan, mereka perlulah melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah dan institusi pendidikan. Selain itu, pelibatan dalam pelbagai program antarabangsa juga membantu dalam meningkatkan kemahiran insaniah mereka, terutamanya kemahiran berkomunikasi dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Sekian daripada saya, terima kasih. Baik, respon terbuka daripada
peserta yang ketiga pada petang ini. Jadi grade A bukan ukuran. Ya, grade A bukan ukuran. Namun bagaimana kamu sebagai seorang pelajar ya boleh melaksanakan sesuatu pembelajaran secara impresif, ya, pembelajaran yang holistik, sehingga grade itu tidak menjadi ukuran, tetapi konsep insaniah itu yang akan dipandang. Silakan. Terima kasih para hakim atas soalan itu tadi. Pada pendapat saya, grade A bukan ukuran tetapi insaniah yang kita pentingkan. Kerana grade A hanyalah satu keputusan dalam satu slip kertas. Tetapi cara kita bekerja, pengalaman, adab kita atau lebih dikenali sebagai insaniah lebih penting dalam hidup kita berbanding grade A yang berada di dalam slip keputusan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dijemput peserta keempat iaitu Saudara Muhammad Farhan bin Anwar dengan pidatonya yang bertajuk Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, dan para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat sekalian. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kedaulatan negara penting bagi mewujudkan keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan luar negara. Selain itu, negara diiktiraf setaraf dengan negara lain. Keberkesanan pentadbiran. Kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Dasar pentadbiran negara dilaksanakan dengan berkesan melalui jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Sistem pentadbiran juga diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya, kemakmuran ekonomi. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Selepas negara mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum di Malaysia. Pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan yang diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Selain itu, kesejahteraan sosial. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Negara yang dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Oleh itu, mereka dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Akhir sekali, kecemerlangan hubungan luar negara. Kedaulatan penting bagi memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Selain dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain, negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Kesannya, Malaysia menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa pula meningkatkan imej negara. Masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Sekian, terima kasih. Baik, soalan respon terbuka untuk peserta terakhir pada petang ini, ya. Kedaulatan sesebuah negara diukur daripada sistem pemerintahan.
kedaulatan sebuah negara salah satunya diukur daripada sistem pemerintahan. Justru apa peranan anda sebagai seorang pelajar sekiranya anda mendapati institusi beraja diperlekehkan? Apakah peranan anda sebagai seorang pelajar sekiranya anda mendapati institusi beraja diperlekehkan? Beraja. Diperlekehkan. Terima kasih Tuan Hakim. Apakah peranan anda sekiranya institusi beraja diperlekehkan? Pada pendapat saya, institusi beraja, saya akan melaporkan kepada pihak atasan jika saya mengetahui ada seseorang yang memperlekehkan institusi beraja, kerana institusi beraja adalah warisan dan kesinambungan negara. Itu juga institusi beraja juga merupakan tonggak kestabilan dan kesatuan perpaduan kaum. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dijemput peserta terakhir iaitu Saudara Muhammad Akid Hakimi bin Hairul Samsul dengan tajuk pidatonya Ciri Negara Berdaulat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Ciri negara yang berdaulat. Pemerintahan negara berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Pemerintahan ini dijalankan secara teratur. Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan mengamalkan sistem beraja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran, iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa, khasnya PBB. Penetapan sempadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara kita. Sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Sistem perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Asas kepada sistem perundangan negara kita berpandukan perlembagaan persekutuan. Parlimen bertanggungjawab menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Rakyat merupakan penduduk di sesebuah negara. Rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam. Mereka disatukan melalui bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Sekian, terima kasih. Baik. Soalan, ada lagi peserta ke tak ada? Terakhir, okey.
respon terbuka kepada peserta terakhir pada petang ini, ya. Bila kita menyebut tentang ciri-ciri negara berdaulat, maka di dalamnya ada sistem pemerintahan dan juga rakyat, ya. Ada sistem pemerintahan dan juga rakyat. Malaysia sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa. Apakah pendapat anda dan apakah peranan anda sebagai seorang pelajar dalam mewujudkan keseimbangan budaya, ya, antara masyarakat majmuk berbilang bangsa supaya masyarakat hidup dalam keadaan harmoni negara kita? Silakan. Pada pendapat saya, Bagaimana kita nak mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa, ya, dengan kita silang budaya, bahasa berbeza-beza. Jadi apakah peranan anda yang boleh anda cadangkan untuk memastikan bahawa perpaduan itu kekal dan kita hidup dalam keadaan harmoni? pada pendapat saya, peranan saya sebagai seorang pelajar adalah hormat menghormati agama sesama sendiri, Itu je. Okey, dia. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Dengan berakhirnya pidato daripada peserta terakhir itu tadi, maka berakhirlah pertandingan pidato sempena Minggu Bahasa peringkat Sekolah Menengah Agama Teluk Kemang tahun 2022. Akhir kata, izinkan saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak. Saya juga menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan semasa mengacarakan pertandingan ini. Yang korek itu kendi, yang merah itu sabar, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.